Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membuat pembentangan ataupun presentation berkenaan dengan assignment yang telah diberikan oleh lecturer kami iaitu Ustazah Fatin Atirah binti Rosli bagi mata pelajaran Malaysian Legal System. Jadi insya-Allah tajuk yang saya ingin bawakan pada assignment kali ini ialah urusan kehakiman dalam kes gangguan seksual kepada kanak-kanak. Baiklah. Jadi kalau kita tengok realiti hari ini, semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin orang memperkatakan berkenaan dengan gangguan seksual terhadap kanak-kanak ni. Kan? Dia kadang-kadang dia tak berlaku secara fizikal. Kan, kalau kita tengok dengan arus kemajuan yang telah diperoleh oleh manusia hari ini dengan media sosial lah, kan, mereka menyebarkan gambar-gambar yang tidak sepatutnya berada di media sosial lah, gambar-gambar kanak-kanak bogil, gambar-gambar yang tidak sepatutnya ada, dan ini dia mendatangkan kegusaran kepada kita lah sebagai masyarakat. Yang lebih-lebih lagi yang ada anak, yang lebih-lebih lagi ada anak kecil, kan, ada anak yang umurnya baru belasan tahun dan sebagainya lah. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada yang lebih mendalam, kita mestilah masuk kepada definisi untuk kita fahamkan siapa yang dikatakan sebagai golongan yang minat kepada kanak-kanak ni, yang bernafsu kepada kanak-kanak ni. Baiklah, insya-Allah kita pergi. Okey, golongan yang saya sebutkan tadi ialah golongan pedofilia. Okey, pedofilia ni apa dia? Pedofilia ni merupakan suatu perasaan ataupun suatu tarikan seksual terhadap kanak-kanak yang mana seseorang dewasa dia akan rasa terangsang dan selalu berfantasi terhadap kanak-kanak yang berumur bawah daripada 18 tahun. Walaupun banyak kes pedofilia melibatkan pesalah lelaki, namun ada juga kes yang melibatkan pesalah wanita. Okey, jadi secara definisi je, pedofilia ni apa dia? Pedofilia ni merupakan suatu perasaan ataupun suatu dia ada rasa tertarik, okey, tertarik untuk melakukan perkara-perkara yang diistilahkan sebagai seksual kepada kanak-kanak. Maknanya dia cenderung, nafsu dia cenderung kepada kanak-kanak. Okey, dia minat kanak-kanak. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan pedofilia lah. Dan dekat sini dikata pedofilia ni walaupun secara umumnya kita boleh tahu pedofilia ni ramai daripada kalangan lelaki, tapi tak mustahil ataupun nak dikatakan wanita pun ada yang bersifat ataupun yang berpenyakit pedofilia ni. Okey. Okey, saya minta maaf lah sebab dalam laptop nampak jelas, tapi bila pindah kat phone dia jadi kurang jelas. Okey, jadi kita pergi kepada nextnya untuk kita faham, untuk kita kenal apa itu pedofilia. Dan dalam ni turut dinyatakan jenis-jenis lain bagi golongan pedofilia ni. Okey, dia ada 3 jenis. Okey, untuk golongan pedofilia ni. Yang pertama, pedofilia tu sendirilah. Okey, pedofilia ni dia golongan yang cenderung pada umur 18 tahun ke bawah. Okey. So maknanya umur 18 tahun ke bawah tu kebiasaannya orang geng-geng pedofilia ni sangat minat lah, kan. Okey. Kemudiannya nepiofilia. Okey, nepiofilia ni adalah golongan yang cenderung pada umur sekitar 3 tahun dan ke bawah. So istilah mudahnya dia minat kepada golongan bayi-bayi lah. Yang 3 tahun ke bawah tu kalau kita tengok memang budak-budak sangat, memang kecil lah, baby lah, kan. So golongan nepiofilia ni dia lebih minat, dia lebih cenderung kepada bayi. Okey. So kemudiannya yang terakhir iaitu hebefilia. Okey. So golongan hebefilia ni golongan yang cenderung pada umur 11 hingga 14 tahun. Okey. So maknanya antara sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, awalan sekolah menengah itulah. Okey, ini adalah jenis-jenis bagi golongan pedofilia. Tetapi hakikatnya kita orang menggunakan pedofilia lah sebagai istilah utama untuk memahami berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai pedofilia ni. Okey. Baik. Okey, kemudiannya kita akan pergi kepada kriteria pedofilia. First, macam mana orang pedofilia ni? Okey, macam mana kita nak detect orang tu pedofilia ataupun bukan, kan? Okey, yang pertama sekali, individu tu perlu sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun dan ke atas. Okey. So ini hasil daripada kajian lah, hasil daripada kajian yang telah dibuat. Jadi saya ambil je untuk letak dalam point ni, PowerPoint ni. Okey, individu perlu sekurang-kurangnya 16 tahun dan ke atas. Maknanya waktu tu walaupun dia dikatakan sebagai masih orang kata pelajar ataupun masih budak lagi 16 tahun tu, tapi dia boleh datang. Sifat penyakit-penyakit mental tu dia boleh datang dengan sendiri lah. Okey. So 16 tahun dan ke atas. So yang lebih lagi 40 tahun, yang geng-geng orang dah dewasa, orang tua pun ada. Kan orang yang dah melingkungan dalam 50 tahun pun ada yang berpenyakit macam ni. Okey, yang keduanya, individu perlu mempunyai rangsangan, fantasi atau perasaan seksual yang kuat terhadap kanak-kanak 5 tahun, lebih kecil 13 tahun dan ke bawah, dalam masa melanjut atau yang sedang menghadapi perubahan akhir balik. Okey, so kriteria yang kedua ni pula, orang yang dikatakan sebagai orang yang berpenyakit mental pedofilia ni, dia mempunyai rangsangan fantasi ataupun dia selalu berimajinasi. Okey, berimajinasi akan kanak-kanak lah. Okey, berimajinasi, dia bukan berimajinasi yang biasa tau, tapi diimajinasi yang cenderung kepada hubungan seks tu lah. Okey, so ini kriteria yang kedua. Jadi yang ketiganya ialah individu ini menghadapi kesukaran untuk memberi tumpuan dan tertekan secara mental dan fizikal daripada rangsangan dan perasaan seksual terhadap kanak-kanak 13 tahun. So dia maknanya yang ketiga ni, kriteria yang ketiga ni menerangkan bahawa golongan ini dia akan mudah tertekan lah. Okay, bila dia tak dapat apa yang dia nak. Okay, bila dia tak dapat akan kanak-kanak lah, kanak-kanak yang dia suka. Okay, so dia akan mengganggu pemikiran dia apa semua. Dia akan rasa tekan daripada sudut mental dan juga fizikal. Okay. Jadi insyaAllah kita pergi kepada ciri-ciri pedofilia pula. Okay. Berpendapat bahawa perasaan dan rangsangan seksual daripada kanak-kanak 13 tahun dan ke bawah adalah normal. Okay, so ni salah satu jugalah. Tadi kita dah pergi kepada kriteria. Sekarang kita dah masuk kepada ciri-ciri. Maknanya bila dah sampai ciri-ciri ni, dia lebih jelas lah untuk kita kenal macam mana orang tu. Okey, dia berpendapat bahawa bila kita melakukan hubungan seksual kepada kanak-kanak ini bukan merupakan suatu kesalahan lah. Pada dia, aku buat seks dengan budak ni bukannya salah pun. Kan? So dia berpandangan macam tu. Okey, yang keduanya mempunyai keinginan seksual untuk melihat kanak-kanak bertingkah laku seksual, tidak berpakaian dan mana-mana amalan peribadi seseorang. So maknanya dia ada cenderung, dia ada minat untuk tengok budak-budak ni bila bogil, budak-budak ni bila macam beronani seumpamanya. So dia minat. Okay, dia suka tengok budak-budak buat benda macam tu. Okey, yang ketiganya mempunyai keinginan atau kecenderungan untuk mendukung maupun membenarkan kanak-kanak duduk di atas riba untuk mendapatkan sentuhan fizikal di bahagian pelvis atau kemaluan. Okey. So, golongan ni dia suka bila ada sentuhan fizikal. Okey, sentuhan fizikal terhadap kanak-kanak lah. Kan dia suka dukung. Walaupun yes, memang kita memang suka dukung budak-budak, tapi golongan-golongan yang macam ni dia suka dukung disebabkan ada kepentingan yang dia nak. Ada kepentingan lah yang dia nak. Lebih-lebih lagi bila dia budak riba kat peha dia ke apa semua kan. So dia akan berlanggaran lah dengan kemaluan. So benda ni, golongan-golongan ni sangat suka. Okay. So itu antara ciri-ciri dia lah. Okay, yang ni saya buat research daripada ni lah kat Google. Saya ada letakkan link di bawah. Okay, so kita dah pergi kepada pedofilia apa semua kan. So kita nak tengok juga perkembangan pedofilia di Malaysia ni. Okay. So kalau kita tengok, saya tak letak kes yang baru ni. Okay. Saya pun tak letak kes-kes yang berlaku sepanjang setahun lah kat pedofilia ni. Tapi saya ni lah. Okay. Memandangkan pedofilia melibatkan perbuatan berbentuk seksual terhadap kanak-kanak, maka pedofilia merupakan suatu kegiatan jenayah yang boleh dihukum serta dipenjara di bawah undang-undang kerajaan Malaysia. Okay, so maknanya pedofilia ni ataupun gangguan seksual terhadap kanak-kanak ni, tak kisahlah secara meraba ataupun rogol dan sebagainya,
ia merupakan suatu kesalahan lah. Dia merupakan suatu kegiatan jenayah lah. Okey, dan dia salah di bawah undang-undang Malaysia. Okey. Kemudiannya statistik yang diperoleh berkenaan jumlah serta kelaziman pedofilia lebih tertumpu kepada laporan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang telah dicatat. Okey. Okey. So kalau yang baru ni saya ada tengok berkenaan dengan saya 18 Ogos ada kes yang melibatkan orang dewasa lah ataupun orang tua. Saya boleh katakan sebagai orang tua lah. Umur dia dah dekat 50 tahun dan dia merogol ataupun merogol dan seumpamanya lah kanak-kanak yang baru berusia 6 tahun. Okey. Dan nak dikatakan kanak-kanak tu bukan berlainan jantina tetapi sama jantina. So ini memang sangat-sangat menggusarkan kita lah. Dan hukuman yang dikenakan kepada dia tak silap saya sekurang-kurangnya 3 tahun penjara. Okey, 3 tahun penjara dan dikenakan compound sebanyak 30,000 atau 30,000. Okey. Tapi sebabkan kes tu dia bukan sekali sahaja berlaku, dia terdapat ada lagi 2 tuduhan yang dikenakan kepada dia. Jadi sekaligus kena 3 tuduhan lah. Okey. So kena 3 tuduhan tu dia berlipat kali ganda lah hukuman dia kena. Kan daripada 10,000 jadi 30,000, daripada 3 tahun penjara jadi 10 tahun penjara. Okey. So tu hukuman saya ringkas lah saya buat. Okey, kemudiannya alamak tak nampak. Isu undang-undang Malaysia berkaitan pedofilia kanak-kanak. Okey. Di Malaysia, Akta Kanak-kanak 2001 iaitu Akta 611 telah diperkenalkan bagi menggantikan Akta Mahkamah Juvenil 1947 dan Akta Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak Perempuan 1973 yang telah dimansuhkan. Okey, Akta 611 merupakan suatu undang-undang yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bagi melindungi, menjaga dan memberi rawatan terhadap kanak-kanak. Okey, jadi Akta 611 ni telah orang kata Akta 611 ni lah yang dikatakan sebagai akta yang melindungi perempuan dan juga akta yang melindungi kanak-kanak lah. Okey. Dan kemudiannya selain Akta 611, undang-undang lain yang berkaitan dengan kanak-kanak dan pedofilia adalah Akta Pusat Penjagaan Kanak-kanak 1984, Akta 308, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 juga, Akta 521, Akta Keluarga Islam 1984. Okey. Akta 303 dan Kanun Keseksaan 1997, Akta 574. Okey, yang ni undang-undang Malaysia lah terhadap golongan pedofilia ini. Okey, kemudiannya ada lagi sambungan. Kerajaan Malaysia kemudiannya melaksanakan pelbagai reformasi undang-undang termasuk pindaan Akta Kanak-kanak 2001 yang telah diluluskan di Parlimen pada 26 Julai 2016. Okey. Tindakan ini adalah kesinambungan terhadap pelan tindakan untuk melindungi kanak-kanak dalam internet yang telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia pada 2015. Pelan tindakan ini menggalakkan intervensi, pencegahan, advokasi dan sistem sokongan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Okey. Jadi Kerajaan Malaysia macam-macam usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengadakan undang-undang, okey, ataupun Akta Kanak-kanak ni lah. Okey. Sebab apa Kerajaan Malaysia bertukar lumus nak laksanakan benda ni? Sebab penularan ataupun perkongsian berkenaan dengan posting-posting yang melibatkan kanak-kanak ni, gambar kanak-kanak bogil, gambar kanak-kanak tengah macam-macam lah dalam keadaan tengah diseksa apa semua kan. So makinlah kita tengok waktu tu memang berleluasa lah kan. Sehingga kan ada seorang, okey, ada satu peristiwa, seorang daripada United Kingdom tak silap saya, kan dia datang Malaysia. Dia ni memang dia memang jenis yang rajin untuk pergi merata negara lah. Banyak negara yang kalau kita tengok dalam kes tu banyak negara yang telah dia pergi. Okey.
Dan tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk menarik kanak-kanak ni. Okey, dia ni orang pedofilia lah. Tujuan dia nak dapatkan kanak-kanak. Okey, dia lepas tu dia akan rekod video kan. Dia akan rekod video, kemudian dia akan sharekan di media sosial, dia akan sharekan dekat blog dia yang tersendiri. Okey. Dan baru-baru ni sebelum dia ditangkap oleh polis Malaysia, sebanyak puluhan ribu sebenarnya. Okey, puluhan ribu file yang disimpan dalam folder, okey, dalam komputer dia. Semua gambar dan video melibatkan kanak-kanak lah, seksual. Dan di Malaysia pun ada sebahagian kanak-kanak yang dia berjaya lah rekod dan berjaya ni. Kemudiannya okey, dan dia lebih cenderung kepada anak-anak orang Asia. Okey, dia orang United Kingdom. Okey, so sikit je. Okey. Kemudiannya salah laku ini terkandung di bawah Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Sesiapa yang menyebar, memiliki dan menjual serta menghasilkan bahan berunsur lucah boleh dikenakan denda antara RM10,000 hingga ke RM50,000 atau maksimum 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Okey. So nak dikatakan salah laku ini terkandung di bawah Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Okey, bila ada di antara kita yang menyebar ataupun memiliki, menjual dan menghasilkan bahan lucah, okey, kita akan dikenakan, kalaulah kita akan dikenakan denda sebanyak RM10,000 hingga ke RM50,000. Okey. So maknanya kalau kita tiba-tiba ada dalam handset kita ke apa semua kan, so boleh juga dikenakan hukuman lah kan. Sebab dia sebenarnya mustahil lah kalau tiba-tiba ada. Melainkan kalau kita sendiri yang download ataupun kita sendiri yang masuk ke dalam laman-laman web yang tak sepatutnya. Okey, insyaAllah situ je. Okey, kemudiannya dari sudut perspektif Islam, perbuatan pedofilia ni adalah perbuatan yang haram lah kan. Menurut Islam, pedofilia adalah perbuatan yang haram dan yang berdosa besar. Justru wajib bagi setiap umat Islam melawan habis-habisan daripada terjebak, apatah lagi melindungi pelaku pesakit penyakit songsang ni. Okey. So dan ada juga dicatatkan dalam sejarah berkenaan dengan pedofilia ni, ini melibatkan orang Malaysia. Okey, orang Malaysia yang mengalami penyakit pedofilia ni. Okey, nak dikatakan orang ni memang sangat cerdik kan, sehingga kan dia belajar di UK. Okey. Tapi lama kelamaan bila dah lama dia belajar, kemudiannya okey, nak dikatakan nak diringkaskan cerita, dia ada simpan ataupun dia ada muat turunlah gambar-gambar, video-video budak bogil, budak-budak yang ni apa semua kan, yang didera dan dipaksa untuk seks apa semua. Okey, dia ada simpan dalam komputer dia. Kemudian pihak polis di UK serbu ke rumah dia, lalu memang menjumpai ada folder yang menyimpan video dan gambar lucah lah. Okey, kemudiannya dia dipenjara sekejap. Dia dipenjara sekejap, kemudiannya dia dihantar semula ke Malaysia. Okey. Dan sekarang ni tak silap saya dia tengah belajar di UKM. Okey. Dan nak dijadikan cerita, ada sebahagian yang suruh dia diasingkan daripada masyarakat ramai. Tapi ada sebahagian orang membenarkan dia untuk duduk je di luar dan bagi peluang kedua pada dia. So ini pada saya lah, pandangan saya rasa sepatutnya, sewajarnya dia diletakkan di pusat-pusat yang boleh membantu ataupun mengawal dia punya penyakit mental tu lah kan. Sebab kita tak tahu kadang-kadang, walaupun kita bagi peluang kedua pada dia belum tentu lagi. Sebab penyakit ini sangat susah untuk kita bendung sebenarnya. Okey, melainkan kalau ada usaha, ada yang bimbing, barulah ianya akan semakin lama semakin pudar lah. Okey. So pada pandangan saya tak sewajarnya kerajaan Malaysia bagi pelepasan kepada dia. Okey, mengikut hujah ilmuwan Islam, Imam Al-Ghazali, segala hukum hakam di dalam syariat Islam memiliki maqasid syariah atau boleh disebut sebagai falsafah syariat Islam. Okey, maqasid syariah ni, so maknanya Imam Ghazali meletakkan hukum hakam yang ada dalam Islam ni dalam 5 maqasid syariah tu tadi. Okey, yang pertama penjagaan agama,
okey, penjagaan nyawa, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap keluarga dan maruah lah. Okey. So, secara mudahnya pedofilia ini bermaksud sebuah gangguan psikologi yang mana individu dewasa atau remaja tertarik secara seksual atau eksklusif kepada kanak-kanak yang belum baligh. Okey. Justru, segala perkara yang mendorong salah laku seksual terhadap kanak-kanak bawah umur, termasuk rogol, meraba, hatta dalam bentuk ucapan dan menonton pornografi, kanak-kanak yang dapat merangsang syahwat jelas bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Okey. Ia melanggar prinsip maqasid syariah, terutama menjaga jiwa dan maruah. Okey, disebabkan itu syariat Islam dengan tegas melarang dan memasukkan ia ke dalam dosa besar perlakuan seksual sedemikian kerana ia berkait dengan maruah dan kehormatan sama ada bagi dewasa maupun kanak-kanak. Okey, so maknanya memang jelas lagi sahih lah berkenaan dengan pedofilia ni memang perbuatan yang haram dan mendatangkan dosa yang besar lah. Okey, yang pertama sekali sebab Allah sebut dalam surah apa ya Allah. Tapi Allah ada sebut dalam Al-Quran kan, wala taqrabuz zina, kan, janganlah kamu menghampiri zina. Kan Allah tak kata wala zina, Allah tak kata jangan berzina, tetapi Allah kata jangan menghampiri zina. Okey. Bayangkan kalau kita menghampiri zina pun dah dikatakan sebagai dosa, apatah lagi bila kita masuk ke dalam kancah penzinaan tu. Maka lebih-lebih lagi lah akan jadi perkara yang fahsyat dan memungkar. Okey. So dalam Islam, kenapa Islam haramkan tadi seperti yang ni disebutkan, apabila dia mengganggu, okey, mengganggu psikologi kanak-kanak, okey, golongan pedofilia ni dia cenderung pada kanak-kanak. Lepas tu kanak-kanak ni, budak-budak ni lepas je peristiwa gangguan seksual tadi, kemungkinan besar, okey, kemungkinan besar budak itu akan membesar secara tidak normal lah. Maknanya bukan tidak normal secara fizikal, tetapi tidak normal dari sudut mental dia. Kan dia akan rasa trauma, dia akan takut nak bergaul dengan orang apa semua. So dari situ dia dari sudut maqasid syariah, dia dah tak dapat nak jaga, dia menjaga jiwa dia agak kacau lah kan, agak kurang berbeza dengan orang yang tak kena. Okay, so dari situ haram lah dari sudut Islam. Okay, insyaAllah. Kemudiannya saya rasa ini terakhir dah, memang terakhir dah pun kesimpulan. Jadi secara kesimpulannya, istilah pedofilia bukan sahaja digunakan bagi mendefinisikan tarikan atau rangsangan seksual terhadap kanak-kanak, malah istilah pedofilia juga sering digunakan dalam penguatkuasaan perundangan untuk merujuk kepada pelaku seksual terhadap mangsa bawah umur, antaranya seperti penderaan seksual kanak-kanak, merogol kanak-kanak di bawah umur, pornografi kanak-kanak, child grooming, stalking serta pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Pedofilia merupakan suatu kegiatan jenayah yang boleh dihukum serta dipenjara di bawah undang-undang kerajaan Malaysia. Baik. So, kita jangan anggap pedofilia ni dia secara fizikal saja, bersentuhan secara fizikal saja. Bahkan dari sudut kata-kata, ucapan kita, dari sudut penggunaan mata kita pun, panca indera yang kita tengok, kan, kita tengok pornografi dan seumpamanya, itu juga boleh dikatakan sebagai pedofilia lah bagi kanak-kanak. Okey. Jadi pada saya insya-Allah itu saja. InsyaAllah kita akan sama-sama dapat membendung perkara ini daripada terus berleluasa. Cukuplah dengan sejarah yang berlaku di Malaysia ini, kan, yang datang daripada luar, yang luar bawa, yang daripada dalam bawa keluar. Dan akhirnya yang kita takut apabila ada di dalam ni, kan, ada di kalangan kita yang berpenyakit macam ni. So bila kita dapat detect, bila antara kita dapat detect ada orang yang macam ni, tak kisahlah dia lelaki ke perempuan ke, kita cepat-cepat nasihatkan dia, ataupun kalau dia tak terima nasihat, kemudiannya kita akan paksa untuk orang yang berkelayakan untuk bimbing dia. Okey. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.